Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan malam kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmat dan nikmatnya dapat kita sama-sama rasih berkumpul pada malam ini, lepak-lepak santai dengan Ustaz Nik Muhammad Syazmizi. InsyaAllah malam ni kita akan buka kitab solat ya Ustaz. InsyaAllah kita sembang-sembang. Sembang-sembang. Okey, lepak-lepak ya. Okay, InsyaAllah tanpa melengahkan masa kita serah kepada Ustaz Nik. InsyaAllah Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Terima kasih Adinda Hidayat malam ni kerana sudi bersama-sama dengan kita buat live pada malam ini. Tak lain dan tak bukan untuk mengisi malam kita, malam Jumaat. Mudah-mudahan dengan pengisian ini di samping kita masing-masing jaga SOP perintah PKP ini, so mudah-mudahan kita dapatlah sedikit sebanyak berkongsi ilmu pada malam ni. Dan malam ni kita bukan kata kita betul-betul bedah kitab ataupun kita betul-betul menjurus khususnya macam kita mengaji pondok apa semua tu, tak. Malam ni sambil-sambil kita sembang, kita peringat balik sebenarnya benda yang kita buat dah, benda yang kita sentiasa buat, dan kita nak peringat kembali apa yang kita buat ni supaya kalau tak mana ada cacat celah dia kita akan perbaiki. Yang mana akan ada kekurangan dia kita tambah, dan yang mana yang dah kemah dah, yang hebat, kita akan pertingkatkan lagi. Sebab itu sembahyang sehari semalam ni, salat fardu sehari semalam ni, daripada dulu sampailah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah berubah. Kerana apa? Kerana Allah nak kita sentiasa memperbaharui, sentiasa meningkatkan kualiti kita bila kita mempersembahkan ibadah solat kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab inilah merupakan satu jaminan diterimanya amalan yang lain di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat. Kerana salat ini adalah amalan yang pertama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah diikuti dengan amalan-amalan yang lain. Kalau amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah, maka akan disusuli dengan hisabnya amalan-amalan yang lain. Sebab itu disebut salat, as-salatu ibaduddin. Salat ini tiang pada agama. Maksud dia tiang pada agama iaitu tiang kepada sesuatu benda yang kita lakukan setiap hari di dalam kehidupan kita. Kita ada masalah, maka kita salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sabar dan dengan salat. Sebab itu kalau kita susah, kita rasa sulit hidup kita ni, antara salah satu medium dan cara yang terbaik untuk kita minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala adalah melalui salat. Nabi SAW ketika besoknya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam siri peperangan yang pertama. Bayangkan pada ketika itu dengan kualiti tentera Islam, teknologi persenjataan berbanding dengan tentera kufar ni jauh-jauh, terlalu jauh perbezaannya. Siapa lagi mampu untuk menolong Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi mendirikan salat. Salat memohon hajat daripada Allah supaya Allah memberikan pertolongan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salat ini bukan sekadar yang disebut sebagai tiang agama. Tiang agama itu bermakna tiang kehidupan kita dalam menjadikan agama itu hidup kita, ataupun menghidupkan hidup kita dengan agama. Jadi apakah tiang tersebut? Iaitu salat.
Jadi pentingnya salat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya hidup kita juga diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang pendengar sekalian, sahabat-sahabat semua yang bersama dengan kita pada malam ini. Sebab itu didoakan di permulaan salat dengan doa yang masyhur, iaitu kita sebut sebagai doa al-iftitah, iaitu doa pembukaan salat. Kenapa adanya doa ini? Doa ini yang pertama bermula doa ini asalnya bermula daripada wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Tetapi diriwayatkan ada satu ketika seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila melafazkan takbiratul ihram, lalu dia menyebut Allahu akbar, Allahu akbaru kabira, disusuli dengan Allahu akbaru kabira. Habis saja solat, Nabi tanya, siapa yang cakap tadi? Siapa yang sebut Allahu akbaru kabira? Sahabat kata, ana ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan biha tuftahu abwabas sama, atau kama qala Rasulullah. Dengan apa yang engkau sebutkan ini, Allah telah membukakan pintu-pintu langit pada engkau. Allahu akbaru kabira. Dan itulah lafaz yang diucapkan oleh para sahabat, yang mana ketika mana kita salat, kita melaksanakan dan beramal dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang disebutkan oleh sahabat. Walaupun pada asalnya doa iftitah ini adalah bermula pada wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Tapi bila sahabat bermula dengan Allahu akbar, nak menunjukkan betapa dia merasai Allahu akbar tu Allah Maha besar. Sebesar mana? Allahu akbaru kabira. Allah Maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallah bukratan wa asila, maha suci Allah pagi dan petang. Barulah start daripada kalimah asal daripada doa iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit-langit dan bumi. Hanifah muslima, dengan tulus ikhlas aku menyerah diri kepada. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah daripada kalangan orang yang mensyirikkan engkau ya Allah. Jadi di dalam doa iftitah tu kita ada menyebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadah korbanku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillah, hanya padamu ya Allah, Tuhan pencipta sekalian alam. Maksud dia hidup dan mati ditunjangi ataupun didirikan, diletakkan, dipasak dengan salati. Hidup dan mati kita dipasak dengan tiang agama, iaitu salat. Maksud dia hidup dan mati kita mudah-mudahan diterima dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila inna salati, sesungguhnya salat yang kita persembahkan di hadapan Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau salat kita Allah terima, insya-Allah Allah akan menerima hidup dan mati kita. Oleh sebab itu kita kena betul-betul jaga salat. Jadi macam mana hidup kita boleh selamat kalau kita salat? Macam mana hidup kita boleh selamat? Salah satu keselamatan yang Allah telah letak dan rakamkan di dalam Al-Quran, wa aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat dapat mencegah diri daripada perbuatan keji dan munkar. Itulah keselamatan. Itulah keselamatan bila kita mendirikan salat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesempurna mungkin. Maka jaminan yang Allah bagi pada kita terselamat daripada buat perkara keji dan munkar. Buat dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil dengan sengaja dan kita tahu bahawa itu dosa. Bila kita selamat daripada benda ni, maka selamatlah hidup kita dunia dan akhirat. Hanya dengan salat. Hanya dengan salat. Kadang-kadang kita teringat masa bila kita buat apa-apa program kan, macam-macam kita dah usaha dah. Tapi disiplin hidup dia tetap pada satu titik yang sama. Tidak berubah, tidak insaf, tak sedap. Macam-macam lah kita katakan kan. Buatlah macam-macam. Kita bagi dia penawar, kita buat macam-macam, bagi dia motivasi, kita bagi dia kaunseling. Tapi dia tetap tidak berubah. Kerana perubahan dan yang mampu merubah diri dia adalah pencipta kepada dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah tips yang Allah bagi.
untuk merubah seseorang hamba kepada Allah, untuk merubah seorang hamba daripada buruk kepada baik, daripada jahat kepada baik, daripada bergelombang dengan maksiat, dengan menikmati halawatul iman, tak lain dan tak bukan. Allah dah sebut dah tips dia, wa aqimis salah, dengan mendirikan salat. Sebab tu pentingnya, pergi mana-mana pun, bab solat ni adalah suatu bab yang sangat-sangat penting. Sebab dia melibatkan hidup dan mati kita. Dan bukan sekadar hidup dan mati kita di dunia, sebab kita akan hidup semula di hari akhirat. Dan yang pertama dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu salat. Sebab tu kita kena jaga betul-betul salat kita di sisi Allah. Kita tak kata kat siapa lah musim PKP ni kan. Musim PKP ni kadang-kadang kita nak jaga disiplin solat, solat pada awal waktunya, bukan kata orang lain, saya sendiri pun kadang-kadang susah kita nak jaga. Sebab itulah benda ni kita kena sentiasa doa pada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa beri kekuatan untuk kita menjaga salat. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Inilah doa supaya Allah bagi kekuatan pada kita. Rabbi ja'alna muqimas salah. Rabbi ja'alni muqimas salah. Ya Allah, wahai Tuhan, jadikanlah aku orang yang apa? Muqimas salah, yang mendirikan salat. Wa min dhurriyyatina, dan juga kita nak kekuatan yang sama Allah bagi kepada zuriat kita, pasangan hidup kita. Bila di dalam rumah, dalam musim Covid ni, dalam rumah kita jaga salat, Allah jaga rumah tangga kita. Kalau dalam hidup kita jaga salat, maka Allah jaga hidup kita. Kalau dalam kita hidup di dunia, kita jaga salat, Allah akan jaga hidup kita di hari akhirat kelak, insya-Allah. Sebab tu kita kena jaga salat kita. Sahabat-sahabat sidang pendengar sekalian, insya-Allah malam ni kita nak tengok sikit. Malam ni perkara yang pertama yang kita nak ulang kaji, iaitu berkaitan dengan niat di dalam solat. Okey, niat di dalam solat. Jadi kita tahu bahawa solat ni ada 13 rukun. 13 rukun. Biasa kalau kita mengaji sekolah rendah ke, kita mengaji sekolah menengah, kita buat program untuk anak-anak, campus study solat ke, biasanya ustaz dan ustazah ajak anak-anak kita macam mana nak ingat 13 rukun solat. Penting tak benda ni? Penting. Sebab kadang-kadang takut tertukar antara solat dengan rukun wuduk. Berapa rukun wuduk? 13. Bila kita tanya anak-anak, berapa rukun wuduk? Ada yang sebut betul 6. Cuba sebut tengok. Lagi dia jadi tambah. Sebab apa? Buka ayat, baca bismillah, sapu muka 3 kali, berkumur, masuk air dalam hidung, basuh tengkuk, semua jadi rukun. Kan? Lepas tu bila kita tanya pula, rukun solat, ada yang kurang. Kalau kita paksa sikit, kita buat provokasi sikit kan. Kadang-kadang dia jawab betul dah, 13 rukun solat. Kita tak, sikit 13. Sikit 13. Asalnya banyak lagi. Menghadap kiblat lagi. Takkan tak menghadap kiblat? Menghadap kiblat lah. Masuk waktu, takkan sembahyang tak masuk waktu? Lalah sekali. Daripada 13 jadi 23. Rukun solat. Jadi biasanya akan dinyanyikanlah lagu rukun solat kan. Kita ambil muzik apa? Rukun-rukun solat ada 13. Niat berdiri, takbiratul ihram, Fatihah, rukuk, i'tidal serta sujud. Duduk 2 sujud, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat serta salam. Dan akhirkan dengan tertib, mari bersolat, mari bersolat. Mari bersolat, jangan kita lambat. Mari bersolat, mari bersolat, mari bersolat, jangan kita lambat. Rukun-rukun solat ada 13. Niat berdiri, takbiratul ihram, Fatihah, rukuk, i'tidal serta sujud. Duduk 2 sujud, duduk tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, selawat serta salam. Lepas tu, selepas selawat serta salam, dan akhirkan dengan tertib. Mari bersolat, mari bersolat. Mari bersolat, jangan kita lambat. Mari bersolat, mari bersolat. Mari bersolat,
jangan kita lambat. Ingat tak? InsyaAllah boleh ingat 13 rukun solat. Kalau tak ingat, nyanyi lagu ni. Kawan saya yang ajak. Ingat tak lagi hampa semua dengan rukun solat. Kita bersama menghafal hingga ke hari tua. Tapi sayangnya kita semua tak ingat. Rukun solat. Jangan lupa, jangan lambat. Mari kita solat cepat-cepat. Mari kita jangan solat lambat. Ayuh kita sama-sama solat supaya kita hidup diberkat. Macam tu nah. Jadi ada 13 rukun solat. Niat, berdiri, takbiratul ihram. InsyaAllah automatically kita boleh hafal. Okey, jadi budak-budak sikit lah malam ni nah. Okey, baik. Lepas tu kita tengok yang pertama adalah niat. Jadi niat, apa beza niat dengan berazam? Al-azmul ladhiyan, al-azam. Al-azm dengan niat ni satu benda yang hampir sama, ada kaitan, tetapi dalam suasana dan situasi yang berbeza. Niat dalam sembahyang adalah niat sambil kita melakukan perbuatan tersebut. Baru disebut sebagai niat solat. Kalau niat untuk solat, yang tu disebut sebagai azam. Walaupun kita biasa kita panggil dia tu niat. Iaitu niat untuk melakukan kebaikan. Sebab tu dalam matan arba'in disebut innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya sesuatu itu dimulakan dengan niat dan kita akan dapat apa yang kita niatkan. Jadi kalau lah dalam hati kita nak sembahyang, nak pergi masjid, adakah ketika mana jap lagi kita nak solat, kita tak payah niat dah sebab kita dah niat daripada rumah? Itu tak disebut sebagai niat. Sebab apa? Niat ini bila kita letak di dalam hati kita, diiringi kita niat itu dengan perbuatan ibadah tersebut. Sekarang ni kita belum solat, kita baru nak pergi masjid untuk solat. Jadi itu disebut sebagai azam. Yang mana kita bahasa kampung kita macam saya ni sebut niat juga, niat nak pergi masjid, iaitu niat untuk buat kebaikan. Jadi sebenarnya kalau dalam istilah fiqh ni dia tak disebut sebagai niat, dia disebut sebagai azam untuk melakukan kebaikan. Dan sebenarnya kita akan dapat apa yang kita niatkan. Andai kata dalam perjalanan, na'udzubillah, Allah sayang kat kita, Allah jemput kita dalam perjalanan nak pi ke masjid, Allah tetap kita ni ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang telah mendirikan solat walaupun kita tak sempat sebab adanya niat yang baik. Wa innama likulli imri'in ma nawa, kita akan dapat apa yang kita niatkan. Jadi itu yang pertama, perbezaan antara azam dan niat. Sebab itulah niat ini ketika mana kita niat mesti padanya disusuli dengan perbuatan ibadah yang kita buat tu. Itu nama dia niat. Dia mesti sekali antara perbuatan ibadah yang kita sedang lakukan dengan kita letak dalam hati kita nak melakukan ibadah tersebut kerana Allah. Barulah disebut sebagai niat. Sebab tu niat itu ketika mana kita nak niat? Ketika kita melafazkan Allahu Akbar, iaitu takbiratul ihram. Walaupun kita kata, kalau macam tu boleh kot sebelum takbiratul ihram, tak boleh. Sebab kita belum sembahyang. Jadi bila kita melakukan perbuatan ibadah tersebut, contohnya sembahyang, iaitu apa? Dimulakan dengan Allahu Akbar, maka di sanalah adanya niat. Begitu nah. Okey, baik. Kenapa niat ini diletakkan di dalam ranking para ulama sebagai rukun yang pertama? Kalau kita katakan rukun yang pertama yang kita buat dulu apa? Berdiri betul dulu. Lepas tu baru takbiratul ihram. Masa takbir itu kita niat. Sepatutnya lah rukun yang pertama di dalam kitab fiqh ni mesti berdiri betul dulu. Al-qiyamu fi fardil qadir. Wajib berdiri bagi orang yang mampu. Tetapi kenapa niat ini diletakkan yang pertama? Sebab apa? Sebab niat ini adalah satu rukun untuk membezakan perbuatan adat dengan perbuatan yang disebut sebagai ibadat.
Kalau kita buat sesuatu tanpa niat, dia sebut adat. Kita mandi. Kita mandi, kita nak pergi sekolah, kita nak pergi kerja kan. Kita mandi untuk buang bau busuk. Sebab kita tidur semalam, buang yang basi apa semua kan. Kita mandi sebab memang rutin harian kita mandi. Tanpa ada niat. Maka mandi tersebut hanya disebut sebagai mandi yang diharuskan. Tidak dapat apa-apa pahala. Tapi kalau kita mandi, sambil dalam hati kita niat untuk mencari nafkah, niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niat dengan tujuan melakukan kebaikan, maka mandi itu disebut sebagai sunat. Mandi yang disunatkan. Maksud dia mandi itu telah menjadi ibadah. Dengan niat itu akan membezakan antara adat, rutin harian, kebiasaan dengan ibadah yang kita buat. Apa-apa saja. Kalau kita buat tu dengan niat, maka niat inilah yang akan memisahkan antara rutin harian dengan ibadah yang kita buat. Yang biasa disebut adat, membezakan antara adat dan ibadat. Okey? Tu niat. Sebab tu niat diletakkan perkara yang pertama di dalam rukun. Maksud dia, apa-apa ibadah dimulakan dengan niat. Kenapa rukun yang kedua disebut adalah takbiratul ihram, baru berdiri betul. Kenapa berdiri betul diletakkan pada nombor 3? Walaupun asalnya secara logik kita tengok berdiri betul itu sepatutnya diletakkan pada rukun yang pertama. Jadi susunan itu disusun cukup cantik, kajian daripada para ulama yang bijaksana. Sebab semua ibadah, solat, sama ada solat sunat ataupun solat fardu, tak akan ada solat sunat dan fardu yang tidak ada niat dan takbiratul ihram. Semua solat sunat, semua solat fardu, dua rukun ni memang akan ada niat dan berdiri, niat dan takbiratul ihram. Tetapi pada setengah tempat hanya menjadi rukun sekiranya kita mampu. Sekiranya kita tak mampu, dia tak menjadi rukun. Sebagai contoh, berdiri betul. Sebab tu pada kalimah yang disebut tadi dalam kitab Mughni Muhtaj, dia sebut al-qiyamu fi fardil qadir. Wajib berdiri betul bagi orang yang mampu. Jadi bagi orang yang tak mampu, maka tak wajib berdiri betul. Tapi adakah walaupun dia tak mampu, dia ada tak takbiratul ihram? Tetap diwajibkan takbiratul ihram. Wajib tak untuk dia niat? Tetap diwajibkan untuk dia niat. Okey, bagi solat sunat. Bagi solat sunat pada setengah situasi boleh dilakukan secara duduk. Boleh dilakukan secara duduk. Tetapi orang yang sembahyang duduk, wajib tak dia takbiratul ihram? Wajib. Wajib tak dia niat? Tetap wajib. Jadi niat dan takbiratul ihram pada semua situasi telah diwajibkan. Manakala untuk berdiri betul pada setengah situasi berdiri betul tidak menjadi wajib. Oleh sebab itulah diletakkan berdiri betul ini adalah pada rukun yang ketiga. Mana tahu pokoklah ada pasar raya, dia tawarkan satu soalan hadiah basikal. Hadiah kereta ke, siapa boleh jawab, dapat kereta. Soalan dia, sebab apa berdiri betul diletakkan nombor 3, kita semua boleh jawab dah lepas ni. Macam tu lah. Okey, baik. Kita nak tengok apa komponen niat ni. Kita dah tengok sebab apa kita kena niat, sebab apa niat itu diletakkan pada rukun yang pertama, selesai. Lepas tu, yang ketiga. Yang ketiga, kita nak tengok apa yang ada pada niat. Yang mana wajib, yang mana sunat. Secara umum, seperti mana amalan yang kita lakukan. Yang pertama, bila kita sebut sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Usalli fardul maghribi 3 rakaatin ma'muman lillahi ta'ala. Ataupun adaan lillahi ta'ala. Tak salah kan? Okey, baik. Sahaja aku solat tu. Sahaja aku solat. Yang pertama perkataan sahaja. Jadi sahaja ni, adakah kita semayang, ada orang yang tak sengaja semayang, ada yang sengaja semayang. Sahaja ni disebut untuk menandakan kita melakukan ibadah itu tanpa paksaan. Kita buat ni tak ada sebab lain. Kita buat ni sahaja. Kita buat ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalau orang Kedah ni kan, kita bagi sesuatu, makanan ke, ataupun kita pergi hantar dekat jiran, barang ke, dia pun kata, ni kena bayar kan? Tak, aku saja je buat kat hang. Aku saja je bagi kat hang ni. Teringat dekat hang, aku saja bagi lah. Tak payah bayar apa, tak payah bayar apa. Tak payah balas balik, aku saja je bagi. Tu saja tu menunjukkan ikhlas kita buat tu kerana dia. Maksud dia, sahaja aku solat ni nak menunjukkan betapa kita ni kita buat ni tak ada apa-apa paksaan, tak ada siapa pun yang paksa kita buat ni semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu disebut sebagai sahaja. Okey? Sahaja aku solat. Usalli usalli tu kan, sahaja aku solat. Usalli kita panggil qasad. Dalam niat ada 3 benda yang mesti ada di dalam niat itu. Yang pertama dia panggil al-qasdu, iaitu qasad. Dalam hati kita ni ada nak rasa dalam hati kita, aku nak solat. Macam tu. Baru dikira qasad. Kita pergi slow-slow lah malam ni. Jadi disebut sebagai al-qasdu. Al-qasdu. Untuk membezakan solat kita dengan benda lain yang kita buat menjadi rutin harian kita. Yang tu yang dikatakan membezakan antara kita nak buat ibadat dengan buat benda lain. Okey? Jadi itu disebut sebagai al-qasdu. Sahaja aku solat. Bukan aku makan. Bukan aku tengok TV. Bukan aku basuh kereta. Bukan aku main game. Bukan aku tengok Facebook. Macam tu. Jadi bila kita takbir tu, kalau orang tanya kita, Allah, hang tengah buat apa tu? Hang tak nampak aku tengah buat apa ni? Dalam hati kita tu masa kita Allah, dalam hati kita ada tak? Kita angkat takbir tu, kita angkat tangan untuk takbiratul ihram tu, menandakan kita nak salat. Maksud dia ada dalam hati kita. Itu nama dia al-qasdu. Macam kita nak pergi beli ayam kan? Macam kita nak pergi beli ayam. Isteri tak akan tanya, abang nak buat apa pergi masuk beli ayam tu? Kita pun kata sajalah, nak masuk kereta dalam beli ayam. Sajalah, nak masuk beli ayam ni, nak main carom. Orang tak payah tanya, sebab masuk beli ayam tu memang nak qada hajat. Jadi masa kita rasa nak terberak, bila kita masuk dalam beli ayam, dalam hati kita tu apa yang kita rasa? Bukan takat dalam hati kita, perut kita rasa, lepas tu tempat keluar najis pun kita rasa, nak terberak kan? Jadi dalam hati kita masa kita melangkah kaki masuk dalam tandas tu, dalam hati kita, aku nak berak. Itulah nama dia, ada dalam hati, al-qasdu. Jadi dia bukan lintah, dia bukan lintasan hati. Tu yang orang duk buat lawak macam-macam dalam kuliah-kuliah saja pun duk tiru-tiru lawak depa tu kan. Yang kita tengok bila Allah tu, dia lintas tu, macam kita tengok yang kat bawah ni kan, lalu kitab solat tengok lalu tu, perak kita pun tangkap. Allah. Kita pergi tangkap. Pasal apa? Kita kata dia lintasan. Sebab tu kadang-kadang ada orang yang bila dia tangkap tak dapat. Allah, dia tangkap tak dapat. Tu yang dia bawa pergi ke belakang. Dia tarik pergi depan. Macam orang mengai ikan kan. Mengai ikan, dia sentok, dia panggil sentok tu tak dapat. Lepas tu ataupun dia rasa nak ikan tu tarik, kita pergi kendur, pak, baru tarik balik. Sebab tu kita tengok kadang-kadang orang salat Allah. Dia pergi depan. Dia kendur pergi depan. Allah, duduk macam ni. Baru dia solat, dia tarik. Jadi kita tengok tu kan. Sebab apa? Dia nampak macam lintah. Ada setengah tu dia kata memasukkan niat. Dukhul niat. Memasukkan niat. Sebab tu ada kita tengok orang yang bila masa dia takbiratul ihram tu, niat dia tak masuk, dia duk tarik. Dia duk tarik niat tu bagi masuk. Allah, tengok dia tarik. Nampak dia duk tarik niat. Daripada atas ni Allah. Dia lepas tu kadang-kadang niat tu jatuh ke bawah, dia pergi korek pula. Dia pergi korek niat. Dia korek niat. Dia tarik niat tu. Macam Roza pergi tolak kan. Backhoe pergi tolak, dia pergi korek tanah tu. Allah. Dia tarik.
Jadi semua tu kita bimbang apa yang kita buat tu tidak seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kita. Sebab ini perintah Nabi, sallu kama raaitumuni usalli. Solatlah seperti mana kalian tengok aku solat. Kita tak tengok Nabi solat, sahabat tengok, sahabat riwayatkan hadis, ulama kumpulkan semua hadis tersebut, masukkan dalam kitab-kitab muktabar, dan kita pun mengaji untuk kita beramal seperti mana yang Nabi buat. Yang tu yang dimaksudkan mendirikan solat. Mendirikan solat ni adalah dengan mendirikan seperti mana yang Nabi dirikan. Seperti mana yang Nabi perintahkan. Seperti mana yang Allah perintahkan. Itu nama dia mendirikan salat. Melalui ilmu yang kita belajar. Bukan melalui sedap kita. Ikut suka kita. Tengok orang. Ada. Kita mengaji betul-betul hak mana yang kita rasa kemas betul dengan pemahaman kita, dan yang kita rasa yang ni lah yang kita tahu sikit daripada hak lain, kita buat yang kita faham dengan betul berdasarkan kepada ilmu. Jadi sebab tu niat ni dia bukan memasukkan niat, dia bukan lintasan hati, tetapi dia panggil al-mawjudu fi qalb. Dia ada dalam hati kita. Dia ada dalam hati kita. Kan? Oleh sebab tu macam kita nak makan nasi. Kita nak makan nasi, bila kita cedok dah nasi, buh saja dalam pinggan, dalam hati kita, abang nak buat apa tu? Loh, dah romboh nasi. Nak buat apa lagi? Makan nasi je lah. Nampak ni? Masa kita tengah bubuh nasi dalam pinggan kita tu, dalam hati kita tu ada niat nak makan nasi. Jadi bila kita takbiratul ihram, ada niat kita untuk mendirikan solat. Itu maksud dia usalli. Usalli nah. Usalli dalam hati kita ni. Sahaja aku solat. Okey, yang kedua, komponen yang kedua yang kena ada dalam solat, dalam niat solat kita adalah disebut sebagai ta'arud. Ta'arud Ta'arud ni iaitu dalam hati kita ada menyatakan fardu ataupun sunat. Dia ada perbahasan para ulama jenis-jenis solat sunat yang tak perlu ada fardu. Tak apa. Yang ni kita bincang secara umum saja untuk solat fardu. Jadi dalam solat fardu, kita kena ada dalam hati kita yang kita sedang solat ni bukan solat sunat tetapi solat fardu. Nama dia ta'arud. Walaupun dalam hati kita sahaja aku solat Isya, tapi bukan kita letak dalam hati sahaja aku solat fardu Isya. Tapi kita dalam hati kita masa kita takbir tu kita sebut dalam hati sahaja aku solat Isya saja. Fardu tak ada. Adakah solat kita sah? Sah sekiranya kita dalam hati kita memang tahu Isya yang kita buat ni bukan solat sunat Isya tetapi solat fardu Isya. Jauh dari dalam sudut hati kita ni yang aku tengah solat ni, untuk pengetahuan hampa semua, aku nak habaq ni bukan solat sunat Isya tetapi solat fardu Isya. Sebab tu Imam Syafi'i dia elok-elok. Nak bagi tak perlu kita rasa ragu-ragu. Kita orang Islam ni, orang Melayu ni lah, kita baca niat dalam hati. Sebenarnya niat ni bukan baca, ada dalam hati. Tapi yang kita dok buat selama ni, bila kita sebut Allah tu, dalam hati kita baca sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat mengikut imam. Tu yang jadi panjang tu. Sebab tu kadang-kadang bila nak solat solat jamak tu, mungkin ada segelintir sajalah, tak banyak kan, yang tak berani nak solat secara jamak qasar. Jamak saja ataupun qasar saja. Pasal apa? Pasal dia jadi panjang. Sahaja aku solat fardu zuhur dihimpunkan dengan fardu asar. Lepas tu nak sebut pula berapa rakaat? 2 rakaat jamak takdim lah. Panjang. Allah sahaja aku solat fardu zuhur dicampur. Campur kan tolak atau? Tak silap. Sallilah. Allah sahaja aku solat fardu maghrib. Bahagi pula dah. Masuk pula. Operasi bahagi tadi, operasi tambah. Ni operasi bagi, operasi tolak pula. Mampu memang pakai tak semayang. Kadang-kadang campur tu silap. Sahaja aku solat fardu maghrib campur dengan subuh. Subuh apa? Maghrib campur Isya. Nampak? Jadi disebabkan kita nak kena baca niat tu yang kita rasa susah.
Sebenarnya dia tak perlu baca niat, ada dalam hati kita. Bila kita takbir Allah, dalam hati kita aku solat. Dalam hati kita solat apa? Solat fardu. Fardu apa? Fardu zuhur. Macam tu. Jadi itu sudah memadai solat kita dikira sah pada niat yang kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah nah. Jadi oleh sebab tu sidang hadirin, sahabat-sahabat semua, sidang pendengar semua. Jadi yang kedua, kita nak bagi tahu bahawa niat ni ada saja dalam hati. Tapi kita duk buat lah ni pun cantik dah, betul dah. Tak ada masalah apa pun. Okey. Jadi sahaja aku solat fardu, ada kita baca dalam hati kita sahaja aku solat fardu tu. Kalau kita kata sahaja aku solat Isya, tak ada pun kita sebut dalam hati fardu, sah tak? Tetap sah sekiranya jauh di sudut hati kita yang kita pun faham ni. Kalau orang tanya kita, kalau lah kita sebut deras-deras, sahaja aku solat Isya, orang tanya, "Oi, solat Isya ni fardu ke solat sunat Isya?" Solat fardu Isya lah, aku semayang sunat Isya tak mayang lagi, tak lepas solat fardu aku semayang lah. Semayang sunat Isya. Jadi kita boleh habaq seolah macam tu lah. Okey, jadi nampak perbezaan tu. Adanya fardu, satu lagi tidak disebut fardu, tapi tetap dalam hati kita yang kita solat ni adalah fardu, untuk membezakan solat sunat Isya dengan solat fardu Isya. Jadi sebut tu adanya dalam hati kita fardu tu, nama dia ta'arud. Okey, tak payah hafal pun ta'arud. Qasad ni tak payah hafal, tak apa. Kita dah buat dah. Semua yang kita buat ni betul dah. Okey, yang ketiga dia panggil ta'yin. Ta'yin ni adalah memperincikan. Kalau kita solat sunat, sunat apa? Nama bagi solat sunat tu. Kalau kita solat fardu tadi, ta'arud tadi fardu, kita fardu apa? Jenis solat yang kita buat. Sahaja aku solat fardu, fardu apa? Nama solat tu fardu Isya, fardu maghrib. Kalau solat sunat Isya, solat sunat maghrib. Jadi ustaz, macam mana ustaz? Kalau solat sunat selepas Isya, solat sunat selepas Isya, kena tak sebut selepas dalam hati kita? Okey. Jadi yang tu sebut pun tak apa, tak sebut pun tak apa. Sebab bila kita tunaikan solat sunat selepas Isya, walaupun dalam hati kita tak sebut sahaja aku solat sunat ba'dih Isya, sahaja aku solat sunat selepas Isya, tapi dah kita buat tu selepas solat sunat fardu Isya, dikira solat sunat selepas Isya. Kalau kita buat solat sunat Isya sebelum solat fardu Isya, walaupun kita tak ada pun dalam hati kita sahaja aku solat sunat sebelum Isya, sah solat kita sebab memang kita tunaikan solat tu sebelum solat fardu Isya. Macam tu. Okey, jelas InsyaAllah jelas. Okey, selesai yang tu. Itu nama dia ta'yin. Okey, apa lagi ta'yin? Nak detail lagi? Ta'yin ni detail Perincian daripada solat tu. Okey, seterusnya 4 rakaat. Jadi yang wajib tadi kita ingat, 1 qasad tu wajib, sahaja aku solat tu wajib. Sahaja tadi tak wajib, tapi menandakan ikhlas. Yang wajib start daripada aku solat. Aku solat tu wajib. Kedua, fardu wajib. Kalau tak sebut fardu tapi dalam hati kita memang kita tahu yang kita solat Isya ni adalah fardu Isya, bukan sunat Isya, telah sah niat kita. Okey, ta'arud nama dia. Okey, ketiga, fardu apa? Fardu zuhur. Okey, wajib. Seterusnya 4 rakaat. 4 rakaat ni bagi kita adalah sunat. Sunat kita nyatakan 4 rakaat. 3 rakaat, 2 rakaat bagi solat subuh. Sunat hukum dia. Tetapi kalaulah kita tak niat pun 4 rakaat. Tak niat. Maksud dia nama pun sunat. Sahaja aku solat fardu Isya kerana Allah Ta'ala. Sah tak solat kita tanpa dinyatakan 4 rakaat? Sah solat kita. Hukum dalam hati ada 4 rakaat itu adalah sunat. Okey. Kalau kita tak ada dalam hati 4 rakaat, sah solat kita. Pasal apa? Sebab memang difardukan secara package
solat Isya 4 rakaat. Kecuali kita nak solat qasar. Yang qasar kena ada 2 rakaat. Tapi kalau dah dalam hati tu qasar dah, tak payah letak 2 rakaat. Tak apa, sebab qasar tu menandakan daripada 4 menjadi 2 rakaat. Begitulah. Okey. Kalau kita tak sebut qasar, kita sebut 2 rakaat saja. Sahaja aku solat zuhur 2 rakaat. 2 rakaat itu menandakan qasar. Okey. Ataupun nak sebut dua-dua, sahaja aku solat fardhu zuhur qasar 2 rakaat kerana Allah Taala pun boleh, tak ada masalah. Okey, qasar menandakan 2 rakaat. 2 rakaat itu menandakan qasar. Sebab qasar ni memang daripada 4 jadi 2 saja. Okey, daripada 4 menjadi 2. Dia tak boleh 3 jadi 2 ataupun 2 jadi buang 2 habis. Sahaja aku solat subuh qasar kerana Allah Taala. Solat sambil tidur lah qasar, dah lah 2 rakaat, potong terus, tinggal kosong, tak payah sembahyang subuh lah. Jadi 4 memang automatik akan jadi 2 sahaja. Okey, selesai no? Jadi 4 rakaat tu adalah hati hukum dia sunat. Hukum dia sunat. Hukum dia sunat. Okey. Tetapi katalah kita letaklah hati kita, sahaja aku solat fardu zuhur 3 rakaat. Sajalah syok-syok, biasa duk niat 4 rakaat, sajalah musim PKP boleh kot, niat 3 rakaat boleh kot. Saja sonok-sonok kan. Tidak sah solat kita. Tak sah sebab pakej solat zuhur 4 rakaat. Ataupun sahaja aku solat zuhur 2 rakaat setengah. 2 setengah lagi, 2 rakaat setengah, 1 setengah lagi, saya pergi sambung. Contohlah kan. Ataupun 4 suku. Pasal apa 4 suku? Dah lalang. Semayang lohok lewat ni, pukul 4 suku baru nak semayang. Allah, sahaja aku semayang fardhu zuhur 4 suku ikut jam kerana Allah Ta'ala. Sama, tidak sah. Kalau tak nyatakan 4 rakaat, sah sebab hukum dia sunat. Tapi kalau nyatakan tetapi tidak betul, daripada patut 4 rakaat, kita pergi sebut dalam adalah hati kita 3 rakaat setengah, tidak sah. Okey, clear Okey, habis. Lepas tu makmum ataupun menjadi imam. Okey, bagi kita makmum ni, adakah wajib kita berniat makmum? Ya, wajib untuk membezakan antara solat fardu secara seorang diri binafsiyah ataupun secara bil jamaah. Untuk membezakan antara dua tu adalah dengan kita menjadi makmum. Dan syarat sah mengikut imam adalah dengan berniat menjadi makmum lah. Okey, baik. Cumanya, cumanya walaupun dia fardu, boleh kalau kita buka dalam kitab fiqh, boleh. Sekiranya niat makmum itu kita niat selepas takbiratul ihram. Masa takbiratul ihram belum ada niat makmum lagi. Allah, sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bar. Lepas bar tu dalam hati makmum. Maksud dia menjadi makmum ataupun dalam hati makmum ataupun mengikut imam. Sama saja macam tu. Pun boleh. Tetapi tetap wajib. Okey Selesai yang tu. Lepas tu yang terakhir adalah lillahi ta'ala. Kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala ni dia banyak pandangan para ulama. Kita buka kitab Mughni tu kan. Kita yang pertama sekali dia diwajibkan. Dia diwajibkan sebab apa? Sebab kita nak buat solat ni tak lain tak bukan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Yang kedua, disunatkan. Sebab apa disunatkan? Untuk menandakan keikhlasan kita mendirikan salat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak perlu diniatkan kerana Allah sebab sudah semestinya orang melakukan ibadah tu memang kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebab jarang orang buat ibadah ni kerana sebab benda lain. Walaupun kena nak tunjukkan pak mentua apa semua, tapi ibadah tu memang bukan untuk pak mentua. Kita buat ibadah tu untuk Allah. Semayang ni bukan untuk buat kat syaitan. Semayang ni bukan buat untuk
kita kata penunggu gua, bukan buat untuk kita sembah pokok dak. Semua orang semayang memang semayang untuk Allah. Tak ada lain. Walaupun niat asal kita semayang tu nak tunjuk pada bakal Pak Mentua. Haban berkenan tengok bagus dengan serban apa semua. Kalau macam ni lah kita main merisik kan, minta nak semayang. Kita pun pakai serban, lilit serban. Ambil kain telekung bakal Mak Mentua, ambil lilit serban comel. Allahu Akbar, baca pula berderah. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Mentua lalu nak pergi dapur. Baguslah bakal menantu. No, baca pun sedap. Dah lah tu lain daripada orang lain. Baca sedap, derah pula mayang lohok. Mayang Zuhur baca derah. Pindah, pergi tengok, ngintip, tengok buka pintu. Allah pakai dengan serban apa semua. Buka besar sikit lah. Lupa pakai kain belekat, pakai selop pendek. Mayang, no, ambil. Jadi kita katakan bahawa walaupun mungkin pada asal anda semayang tu nak tunjuk kat orang ke, tapi kita semayang ni memang tak lain tak bukan. Kita semayang memang hanya untuk Allah. Sebab yang memfardukan semayang ni bukan kuasa lain, bukan benda lain. Semua tu main daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Begitu. Jadi kita tengok dah komponen dia. Jadi seperti mana kita ambil iaitu niat lillahi ta'ala. Jadi dia ada dua hukum di sana, satu wajib dan satu sunat. Jadi kita seperti biasalah, kita lillahi ta'ala seperti biasa. Jadi kita tengok sidang pendengar sekalian, komponen yang ada di dalam niat. Sahaja itu kata pun tak apa, maksud dia dalam hati ada tak ada pun tak apa, sebab sahaja tu menunjukkan lillahi ta'ala, ikhlas kerana Allah Ta'ala. Start daripada sahaja tu, aku solat itu wajib, fardu itu wajib, kita dah bahas dah tadi, zuhur itu wajib, rakaat itu sunat, dan lillahi ta'ala makmum tu wajib. Cuma beza masa dia, boleh kita niat makmum biasa kita buat ketika takbiratul ihram ataupun selepas takbiratul ihram pun boleh kita niat makmum. Selepas daripada tu lillahi ta'ala ada dua hukum di situ, iaitu yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunat. Biasa kita niat sekali lillahi ta'ala. Habis cerita tentang niat. Okey, selesai? Okey, baik. Kita masih ada berapa minit lagi? Ada 13 minit lagi sebab kita bersiaran lebih kurang sejam. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan seperti biasa. Kita akan pergi satu-satu sampai habis cerita tentang babus solat ni. Sifat-sifat solat ni insya-Allah. Siapa yang nak ikuti lagi daripada satu pi ke satu rukun, boleh. Dan insya-Allah siapa-siapa yang nak tanya apa-apa ke boleh request, masukkan dalam komen di sana. Dan insya-Allah kita akan cuba. Dan siapa kalaulah sekiranya saya ada tersalah kata, tersilap apa kongsi dan sebagainya, kawan-kawan yang bijak pandai yang ada di sana, tok-tok guru yang ada di sana, saya cukup alu-alukan. Saya sambil-sambil saya nak belajar ni, boleh beri teguran yang membina insya-Allah. Kita pakat-pakat sama-sama kita sampaikan benda-benda yang baik kerana Allah Taala. Sikit yang salah, cacat celah yang salah tu sebagai manusia biasa kan, al-insan la yakhlu minal khata' wan nisyan, tak lepas daripada benda yang salah, benda yang disebut sebagai kelalaian ini. Kita sama-sama pakat tegur lah. Kita pakat tegur. Berpesan-pesan dengan kesabaran, berpesan-pesan dengan wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri itu kan. Berpesan-pesan dengan kesabaran, berpesan-pesan dengan kebenaran tu, kita sentiasa ingat mengingati antara satu sama lain insya-Allah. Jadi minggu depan kita pun boleh jumpa lagi untuk siri yang seterusnya. Kita nak pergi pula kepada rukun yang kedua iaitu takbiratul ihram. Macam mana cara sebut dengan betul lafaz Allahu Akbar. Macam mana, panjang mana kita nak sebut, kuat mana kita nak sebut. Boleh tak kita sebut sambil berbisik-bisik Allahu Akbar? Boleh tak? Boleh tak sampai Allahu Akbar? Boleh tak Allahu Akbar? Ataupun boleh tak Allahu Akbar? Boleh tak? Macam mana cara kita nak sebut? Panjang mana, kuat mana, sebut macam mana? Jadi semua tu kita akan kongsi sama-sama dan insya-Allah kita tetap menggunakan kitab
untuk kita sampaikan ni, tapi kita sampaikan ikut cara umum, bukan baca satu persatu daripada perkataan daripada kitab ni, tapi kita sebut secara umum saja. Sebab melalui siri-siri kuliah saya sebelum ni, kita setelah detail satu persatu kita baca kitab. Yang ni kita nak santai-santai sambil-sambil kita duk mengaji, ulang balik apa yang pernah kita mengaji dan kita dah buat selama ni. Okey. Jadi antara yang terakhir yang kita nak kongsikan pada malam ini berkaitan dengan niat. Okey, masa kita takbiratul ihram, di mana kita nak start bermula kita niat sahaja aku tu? Bila kita nak start sebut ataupun adalah hati kita sahaja aku solat. Okey, paling afdal sekali, paling afdal disebut dalam kitab Muni, iaitu bermula daripada lafaz A tu, Allah tu, bermula daripada situ, terus aku sahaja aku solat. Start sebut A tu, Allah, masukkan terus. Maksud dia ada dalam hati kita sahaja aku solat. Dan habis bila? Habis ketika mana kita habisnya sebut bar. Jadi sebelum habisnya huruf ra tu, ba tu sampai dekat ba tu, sebelum tu habis dah kita niat sampai lillahi ta'ala kerana Allah, maka itulah seafdal niat masa untuk kita niat. Jadi Allah sahaja aku solat, bar tu kerana Allah Ta'ala. Sebelum huruf ra bar tu, kita dah habis dah niat dalam hati kita. Itu paling afdal. Okey, yang kedua, di mana-mana tempat. Maksud dia daripada A sampai sebelum sebut ra kat hujung tu, mana-mana tempat. Mungkin ada dalam hati kita baru masuk, saka baru nak masuk kan. Awal tu Allah, duk tunggu-tunggu, tak masuk ni. Kita dah pejam mata, kening dah kedut ni. Oh, ketak dah ketak. Ketak ni. Dah buat macam ni dah. Pi kot sini, tak masuk juga kan. Bila gaya nak sampai kat perut lah, baru kita mai dalam hati, sahaja aku solat fardu zuhur. Pun tak apa. Maksud dia pada mana-mana tempat, selagi mana belum habis bar, selagi tu dah ada dalam hati kita, boleh kita berniat. Itu adalah tempat dan masa untuk kita berniat solat kita. Okey, yang terakhir daripada saya untuk malam ni insya-Allah, iaitu okey, apa cerita orang yang melafazkan niat? Usolli fardhu zuhri tu, adakah itu dikira sebagai niat? Itu belum dikira sebagai niat. Itu disebut sebagai lafaz niat. Sebab apa? Sebab disebut dengan mulut. Niat ini adalah yang ada dalam hati, yang juga dikategorikan oleh para ulama, khususnya Imam Syafi'i, sebagai salah satu rukun sembahyang yang disebut sebagai rukun qalbi, rukun dalam bentuk hati. Kalau ulama tasawuf ni, rukun hati adalah khusyuk. Macam kita ni, kalau ulama fiqh, rukun hati adalah niat. Jadi kalau kita sebut, itu bukan rukun, itu adalah melafazkan niat. Usolli itu melafazkan niat. Jadi itu disunatkan sebelum kita takbiratul ihram, dengan niat di dalam hati yang menjadi rukun, kita lafazkan dulu untuk memandu hati kita. Bila kita sebut usolli fardhu zuhri, kita tahu dah dalam hati kita ni, kita dah letakkan dalam hati kita, dah rendam dalam hati kita ni, sahaja aku apa? Fardhu zuhri. Zuhur nak sembahyang zuhur. Macam tu. Yang tu hukum dia sunat. Okey Jadi tips sebelum kita tamatkan riwayat kita pada malam ni, ambillah salah satu daripada amalan para sahabat baginda Nabi SAW sebelum kita melafazkan niat dalam sembahyang. Bacalah doa ini. Selain doa-doa yang lain yang diajarkan oleh para ulama, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Allahumma atini Allahumma atini Allahumma atini Allahumma atini afdalama Allahumma atini afdalama tu'ti bukan tu'ti. Tu'ti tu penyanyi termasyhur kan. Tu'ti. Allahumma atini
afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Maksud dia apa? Ya Allah, berikanlah kepadaku. Kalau kita istilah ibadat ni, istilah yang comel ni adalah anugerahkanlah kepadaku. Kurniakanlah kepada aku. Kalau kita ni, bagilah kat aku ya Allah. Allahumma atini afdala ma, sebaik-baik pemberian yang pernah engkau berikan kepada hamba-Mu yang saleh. Ini adalah doa sahabat. Seorang sahabat Nabi SAW, selepas Nabi takbiratul ihram tu, dia sebelum dia takbiratul ihram, dia baca doa ni. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Habis semayang, Nabi tanya macam biasalah. Nabi tahu, tapi Nabi nak bagi tahu kat kita, yang kita semua yang ada, dan sahabatlah pada ketika itu. Nabi kata, sesungguhnya engkau, disebabkan doa yang kau baca ni, pada satu ketika nanti, kuda-kudamu akan ditebang kaki. Maksud dia, kaki-kaki kuda akan kena tebang semasa berada di medan jihad, medan peperangan, dan engkau akan mati syahid. Sebab apa? Sebab bila kita doa dengan doa ni, ya Allah, kurniakanlah kepada aku sebaik-baik kurniaan seperti mana yang telah engkau berikan kepada hamba-Mu yang soleh. Kita nak, kalau sahabat-sahabat dulu boleh syahid fi sabilillah, Allah pernah anugerahkan kepada mereka, Allah juga anugerahkan syahid fi sabilillah kepada kita. Kalau Allah anugerahkan kebahagiaan kepada mereka, kita nak seperti mana kebahagiaan yang Allah anugerahkan kepada mereka, Allah bagi juga kat kita. Kalau Allah bagi nikmat syurga kepada mereka tanpa hisab, maka apa yang Allah kurniakan kat mereka, Allah bagi juga kat kita. Kalau mereka dulu sembahyang dengan penuh kegerunan, rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, ketak, gerun bila menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, perasaan yang mereka ada ketika mana mereka solat dulu, Allah juga bagi dekat kita. Kalau mereka diterima solat mereka dengan khusyuk, dengan sempurna di sisi Allah, kalau Allah pernah bagi kat mereka, Allah bagi kat kita. Sebab tu bagusnya doa ni. Sebab tu ibu ayah, muslimin muslimat, sahabat-sahabat semua, senang pendengar sekalian, selain daripada doa-doa lain yang kita baca sebelum kita semayang tu, cuma jangan buat tahlil pula. Ila hadrati sayyidina, orang nak semayang tu buat tahlil. Duk kadang-kadang bawa keluar celepau kat daun, kunci rumah perap tak kat depan. Lepas tu kunci kereta. Kadang-kadang pi baling kunci pi depan. Terlajak baling, pi tarik pula dengan kaki mai rapat dengan kita. Kadang-kadang pi letak tak kunci kat bawah tu, betul-betul duk celah kelangkang, tolak pula dengan kaki pi depan. Dajal lah, nak habis-habis dah ni. Jadi kita nak semayang ni, kita nak minta Allah Subhanahu Wa Taala apa saja benda-benda baik yang pernah Allah bagi dekat hamba Allah yang soleh, kita nak semua yang Allah bagi kat mereka tu, Allah juga bagi kat kita. Khususnya dalam semayang. Lepas tu, sebelum lafazkan niat, usalli tu, baca doa ini. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadakas salihin. Jadi cukuplah sekadar tu, kita dah 58, 36, 37, 38 saat. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. InsyaAllah pada waktu yang sama, tapi agak lewat sikit pasal di sini solat Isya pun masuk lewat kan. Semayang dulu, minta maaf lah kita berkeudara mungkin 9-5 minit, 9-10 minit dulu. InsyaAllah sama-sama. Jadi untuk minggu depan kita akan bertemu lagi untuk rukun yang kedua, iaitu takbiratul ihram. Semoga anda semua dapat manfaat daripada penyampaian perkongsian pada malam ni. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas perkongsian yang menarik berkaitan rukun pertama di dalam solat. Itu dia. Apa nama kitab dia Ustaz? Kitab ni Fiqhul Hadis, Syarah Bulughul Maram. Okey, terbaik. Okey, insyaAllah jadi alhamdulillah selesai sudah kita punya sesi malam ni. InsyaAllah kita boleh sampaikan yang mana bermanfaat, kita sampaikan kepada rakan-rakan, sahabat, ahli keluarga kita, insyaAllah akan manfaat dan kebaikan disampaikan bersama. InsyaAllah kita akhiri dengan surah Al-As dan tasbih.
Okay. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana. Okay, insyaAllah kita akhir di sini. InsyaAllah minggu depan, hari dan masa yang sama. Boleh lepak-lepak, santai-santai, sama-sama guring atas filem scroll-scroll FB, lepak lu dengan Ustaz Nick ya. Handsome, dah kurus ya. Okay, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.